Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ini suatu tambih pula. Tambih ni maknanya penjagaan. Maka hendaklah ada bagi lelaki yang ada baginya isteri itu di dalam cemburuan yang pertengahan. Betul tak situ tak? Betul tak? Iaitu sekira-kira jangan dibiarkan akan isterinya itu berkata-kata dengan laki-laki yang helat, dan jangan dibiarkan seorang lelaki yang helat masuk ke rumahnya dengan tiada hadir ia suami serta isterinya itu. Jangan pula diberi berpandangan dengan yang tersebut itu. Maka seyogianya dan sepatutnya ada bagi suami itu menaruh cemburuan, kerana wajib atasnya suami memelihara akan ahlinya daripada dijahati oleh orang, seperti sabda Nabi SAW, inni la ghayurun wa ma min imri'in la yugharu illa mankusal qalbi. Artinya bahawa sungguhnya cemburuan, dan tiada daripada seorang yang tiada cemburuan melainkan terbaliklah hatinya. Dan lagi sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburuan dan orang mukmin pun cemburuan. Dan cemburuan Allah Ta'ala itu bahawa mendatangi oleh seorang laki-laki akan diharamkan oleh Allah Ta'ala atasnya, atas lelaki. Baik, ini suatu tambih. Tambih ni mana awas lah. Kalau kita naik kereta, siapa satu selekoh, dia tulis awas selekoh. Mana jaga-jaga, itu tambih. Maka hendaklah ada bagi laki-laki yang ada baginya isteri itu di dalam cemburuan yang pertengahan. Orang laki-laki kena ada sifat cemburu. Cemburu ni bukan sifat perempuan, sifat lelaki. Kita orang puan sifat cemburu ni jadi pelik, terbalik kok. Cemburu ni sifat orang lelaki, bukan sifat perempuan. Di Islam dia bahagi dah sifat perempuan, sifat lelaki. 5 nombor ni. Jadi cemburu sifat lelaki, bukan sifat perempuan. Orang perempuan dia tak ada sifat cemburu dalam Islam. Sebab tu dia jadi hijaan. Sebab orang perempuan sifat cemburu. Islam letak dah perempuan sifat penakut, lelaki sifat berani. Kita Melayu balik, lelaki nakut, perempuan berani. Orang laki-laki kena cemburu, perempuan tak cemburu. Kita perempuan cemburu, laki-laki tak. Jadilah kita umat terbalik kok. Ambil baju kok, pakai terbalik. Memang tak kena tambang naik bah. Faham? Pendek kata umat gila dia panggil. Ada pula orang puang sifat cemburu. Pasal dah turun temurun, jadi dia berasa betul kan sifat lelaki. Mana kalau orang puang dia ada sifat cemburu, Tuhan tak benarlah kahwin lebih pada seorang. Oleh kerana dibenarkan kahwin lebih pada seorang, tak ada sifat cemburu bagi perempuan, bukan sifat ni. Berani itu sifat lelaki. Kita bahang sifat nakut ambil kita. Parking dah larak nak mari surah. Takut JKK tengok pelik. Nampak? Pelik benda tu berabus. Honda kat. Tu kata jadi tak kena tepat dia. Kita berani jadi menakut. Orang puang sifat penakut, jadi berani.
Pukul 12 malam dia pergi rampau awet. Jadi tak takut benda. Dia patut kena takut. Pukul 3 pagi dia pergi patah belakang airport. Nak rambut kuning. Nah, mata celak dia belaka. Nah, jadi berani. Padahal dia sifat penakut. Jadi habis dah. Betul semula. Cemburu sifat lelaki. Lelaki pun hak ada isteri. Kalau tak ada isteri, tak payah cemburu lah. Mau makan tak lalu, mak. Aku cemburu dah 3 hari ni. Cemburu mana pula? Cemburu lah. Aku tengok orang tu duduk rapat menang dengan bini dia. Cih, bodoh. Tu bukan cemburu, tu bengong. Faham? Namun tak ada bini, cemburu apa? Nah, cemburu sifat lelaki, tapi pertengahan, bukan melebihi batas. Faham? Siapa bini dah nak buat benda rasung, itas sama. Nah, suami cakap dengan orang jual ikan, tak kau. Kau celon aku. Sekodeng, tangan seperong se. Mu cakap dia hak jual ikan ni, mu cakap dia. Dak kita tanya, ayah kurik tak ada. Ayah selasih sama. Ya dak, ke mu tak mau taipung. Tu cemburu tak tahu ke benda. Tak leh, cemburu pertengahan. Jangan melebih batas. Nak, siapa menyusahkan isteri? Tak boleh kau. Kawan tu tak ada riak, tak ada apa jadi cemburu. Tak boleh Dan tidak ada, tak boleh siapa tak ada cemburu langsung. Orang lain ni tak ada cemburu langsung. Pasal apa? Duk fahangnya cemburu ni orang puang. Mana kalau isteri kita cemburu lah kalau siapa buka aurat depan orang. Cemburu ni mana kita tak rela, kita tak suka, kita tak seronok. Mulai lihat ada lah ni. Bini lelaki duduk dalam kereta, bini turun beli kuih, tak kata duduk. Tak ada sifat cemburu. Cemburu bini kita orang boleh mari ambil. Cemburu. Tak apa lah. Dah keluar dengan dia. Bini mu. Bos jabat aku. Ingat apa dia ni ada bos jabat. Boleh mari ambil bini kita malam-malam. Dah ham dia. Ada malam ni makan malam. Mak Said. Faham? Dah bini kita sekretari bos. Mustahak boleh mari ambil Dah kita tengok saja. Bohong uluk-uluk. Pergi dulu ya bang. Datang. Bos lelaki mari ambil luar Volvo. Nampak? Hijau punya pasal. Kita tengok saja. Tak kata apa. Dah hijau Dia bagi ada dinner malam ni. Sambut MB gitu gini. Tak marah Kalau ambil saja-saja gitu baru kita marah. Kerja tak apa. Tak ada cemburuan. Tak kena tu. Boleh orang ambil bini dia buat pergi kata-kata. Tak ada 4 hari minggu depan bang. I kena pergi Pulau Pinang dengan bos I. Okey lah. Pergi dengan bos Pulau Pinang 4 hari. Mari ambil. Dia abang mari ambil. Bini kita tengok aja. 4 malam peluk robok malam. Dah peluk bini, dah peluk robok. Dah bini ada mana? Ada dengan bos Pulau Pinang. Dah buat dia. Mana ketahu 4 hari. Tak ada sifat cemburu. Jadi tak tahu ke benda dah kita ni. Orang puan hak tak payah cemburu jadi cemburu pula. Orang laki-laki dia ada bini dah. Dia boleh hak berkenalan dengan perempuan lain. Acik jawab engkau. Boleh tak? Haram tak? Jawab Tapi kalau isteri haram tak? Tak apa tu. Pandai sangat jawabmu. Sebab apa dia tidak haram berkenalan dengan perempuan lain? Dia ada dah isteri kan? Sebab dia dibenarkan berkahwin lebih daripada seorang. Jadi bila dia nak berkahwin dengan isteri yang kedua, boleh tak berkenalan dulu? Boleh Nabi suruh pergi tengok. Fanzur ilaiha, pergi tengok dulu. Jangan pakai nikah selalu. Pergi tengok dulu. Tanya khabar dulu. Tanya nama dulu. Anak siapa dia? Berkenalan yang dibenar dalam Islam. Dah isteri dah dia kata apa? Tu Islam.
Tapi pertengahan jangan cemburu buta, jangan cemburu yang menyusahkan isteri. Serba tak boleh tak buat belaka. Cakap dengan kawan perempuan dalam telefon pun marah kok. Tu tak boleh tu bukan pertengahan, melampau atas. Sekira-kira jangan dibiarkan isterinya berkata-kata dengan laki-laki yang hailat, dan jangan dibiarkan seorang laki-laki yang hailat ni maknanya laki-laki asing yang boleh berkahwin dengan dia kalau bercerai dengan kita. Tu hailat, bukan hailat. Masuk ke rumah dengan tiada hadir ia suami serta isterinya itu. Kalau bukan mahram tak boleh masuk dalam rumah kita. Kalau kita tak ada di rumah, bini kita je ada. Tapi dah lihat orang lain ni orang mesra, baik sangat. Kawan isteri mari di rumah, suami ada, kawan lelaki nak cakap jabat-jabat je. Masuk dulu. Abang mak abang mak masuk dalam. Dah cik abang awak ni, cik abang saya tak ada, kompor khusus JKK. Tak. 3 hari. Mana boleh masuk, tak ada orang. Dah anak ada pun tak boleh masuk. Melainkan anak tu besar dan diizin oleh suami. Nampak? Kalau anak kecil tak boleh. Pasal budak kecil tak erti benda. Benda-benda lagu ni lah yang mula dibuka oleh Yahudi Nasara daripada kehidupan orang Islam. Islam ini mengajar hijab, iaitu ada dinding, ada batas antara lelaki dan perempuan. Yahudi Nasara dia akad dinding ni. Bila akad dinding ni jadi rosaklah umat. Sebab tu dulu sekolah dia buat suku duduk, learning dia buat sekaligus. Kau naik tingkatan kau tinggi, kau rapat duduk. Masuk kolej berpiping tangan terus. Masuk universiti beres bos. Nampak lesen besar. Nak buat guna-guna pun. Ini semua daripada penjajah. Nak menghancurkan Islam. Kan dia ada hijab kan? Tak boleh jadi berzina. Takat tepuk tangan boleh tahan kiri, takut berzina. Berzina rosak keturunan. Berzina jadi perbalahan dalam keluarga. Mu tak mengaku anak, aku tak mengaku ni, begitu balah pula pihak keluarga perempuan hak berzina, balah dengan bermusuh dengan pihak lelaki hak berzina dengan anak dia pula. Dia nak pergi ke zina tu nak pergi ke zina ni dia akad takbir tu. Dibuangkan sifat hayah, sifat malu. Dulu orang perempuan malu lah ni, tak malu. Dah tunggu jatah biar jalan. Bawa helmet stay, tunggu. Kalau lelaki mari lapak tu, dah berhenti lapak. Macam laba, lepuk naik. Perempuan learning. Dia panggil tina garik. Temu jatah tengah jalan. Faham? Tina garik. Dia dah tengah garik ada boleh kuda kan? Pergi batu-batu uruk belakang airport tina garik. Dulu tina maghrib, dak tina garik. Dah mak dia dak kata benda, mak datang benda. Garik dah alik gila ni orang puang, duduk puang. Kau sebelah tu bik lagi. Hak jenis kerja sendiri nyewa rumah. Tak ada apa-apa lah. Duduk 5 orang saing-saing pakat 60 jar seorang, bayar sewa 400 jar setengah. Duduk pelik kolam, duduk perumahan. Kampung mana ni duduk Sengatong. Ni duduk Bari Besar. Mari duduk bandar dah, keluarga jauh lah. Pukul 10 hak jatah mari ambil. Hak tu mari ambil dengan seterung. Hak tu mari dengan lori minyak. Hak tu mari kau paslang kau dapur. Hak tu katung pagar dengan motosikal, tokat tak ada. Dia tengok kehidupan dia. Jarang-jarang sekop berjuruh. Jarang-jarang sekop berjuruh. Tadi kita lalu nak maghrib lalu ikut Taman Dahlia. Dekat Jalan Pusara. Dia belajar kolej, depan tu dia duduk 5-6 orang. Dia main badminton. Orang nak bang dah, dia main badminton tengah jalan. Kalau pendek lah ke? Main badminton tengah jalan. Kereta lalu dia lari dulu. Kereta lalu lari dulu. Kereta tak ada main badminton pula. Faham lagi? Bukan orang situ, budak-budak situ, budak-budak darat.
Nah, duduk jauh-jauh, mari belajar di kolej situ. Nah, itulah cara dia. Nah, jadi lah kali kita lalu. Kita lalu tu mungkin dia nak smash tu. Dia nak smash, tengok kita lalu jadi dia ada smash, bola pun jatuh. Catung muka-muka tengok tak kita. Nampak? Ni dengan luar pendek, baju ngam pendek. Sekolah harang tak akan tudung. Nah, umur 17, 18, 19. Nah, jadi kita kena slow tu lah. Kalau laju takut lenyek raket dia, 2-3 butang je buah tahu tu. Nah, dia tanda dengan kasut pula takut dikira garisang. Oh, pelik-pelik mainan. Nah, luar pendek. Kata aku smash dah kerja budak ni. Agak dah bawa raket ke? Cek meta dia. Meta pergi duduk luar. Rumah-rumah lama hidup dalam. Jadi isteri tu bit luar. Nampak tak? Isteri, jangan isteri tu duduk dalam lah. Tu bit luar ataupun isteri masuk dalam rumah. Tak kira meta tak meta. Orang lelaki kan. Ada meta belaka. Tu lah. Dengan main tak apa dia okey dah, dia sama-sama beres. Dia hari beres. Hari dia turun minyak, dia dah kira. Macam gajah dah lah, kau duk baik-baik kan dah. Sampai masih lenyek dak sarang. Hak tukang jaga dia, tu big bro. Jangan main orang lelaki dia bisa dia gajah ni. Dia kata kita tak apa, kita warak kepala otak warak. Jangan cakap so. Jangan pula diberi pandangan dengan yang tersebut itu. Allah, kalau orang lening dah pagi dia kata jabat bini dia, bini jabat lain, laki jabat lain, hijau jabat tak salah. Tapi bini turun pada kereta tu, laki kata gelek bini turun, kata tata. Tata abang dia. Faham tak? Masuklah jabat. Mulut ni merah penyala-nyala. Ni atas kelopak sama. Ni celok hitam. Tepi ni pink strawberry tu. Nak tunjuk ke siapa? Tunjuk ke bos jabat laki dia nombor 2. Faham? Tu dayus kau tu. Anak beranak dayus. Faham? Dengan muka sobek gitu, solek gitu, tabarut gitu. Kita tukang giato. Dia duduk di ni, badi tunjuk peseng dia, lawa dia, hidung dia, bibir dia, mata dia dengan sama-sama berjabat dia. Jadi suami dikira dayus juga. Batu kalau suami isteri kerja di pejabat-pejabat, jangan beri bermakeup. Nampak? Kita ni orang Islam. Dia ada apa benda ni peraturan. Nak makeup di rumah, nak makeup pergi kat sama orang puang boleh. Tu tak apa. Tak ada cemburu isteri pakai baju ketat, seluar track suit, baju lengan pendek. Tok lelaki tak ada rasa apa. Tok lelaki tu dipanggil no egg. Faham tak? No makna tiada egg, telur. Faham? Tu dah. Ada. Bini ni track suit ketat. La ilaha illallah. Tok lelaki giata. Dah buat benda senang. Batu buruk bagi-bagi. Pagi tadi berderu. Pagi yang ni bisik mari, yang ni Rukia, ni Zora. Bini turun keliat dah depan itu. Bukan bakal kena. Baju ketat dah masih buat gini boleh tahan, masih gini. Babah kita ni. Faham tak? Mutuso. Tu tak ada cemburu. Tak ada cemburu. Dah apa bukan dia seorang ramai-ramai kan orang jabat gitu belaka. Orang ramai masuk belaka. Tak ada peduli. Nak senang buat cara nak senang. Bukan salah senang, riadah, keluar pelus, kesihatan. Dah apa yang pakai baju kecil pula? Apa yang pakai track suit pula? Punggung papuing belaka. Anak 7, anak 6 pun senang juga. Duduk di besi ni, punggung. Kita lalu sekali sampai 6 kali pusing. Dah.
Nah, orang jabat punya pasal. Nah, laki dia hak ni nampak? Selok kain pistol saja. Peluru tak ada. Nah, bukan marah, senang. Pakai ada orang tak senang. Tengok bini kita pakai luar tak syutat air mana boleh. Mu nak senang ke mu nak benda nak tunjuk badan ke benda? Nah, mana boleh. Pakai ketat-ketat gitu. Dia ketat seksi kulit dia apa semua, body dia untuk suami. Bukan bahan tontonan ramai. Kalau tontonan ramai kapilat nak. Orang putih Nah, dia tak ada hal. Bini dia luar pendek ke luar ketat ke tak ada hal. Nah, jangan tidur dengan lelaki lain sudah. Nah, dia kita orang putih. Bini luar ketat tak ada hal. Pelik sungguh. Maka sekiranya sepatutnya ada bagi suami itu menaruh cemburuan. Dia kena ada cemburu. Makna cemburu ni jangan benar dia buat benda-benda seperti itu di luar rumah. Kerana wajib atasnya suami memeliharakan ahlinya daripada dijahati oleh orang. Seperti sabda Nabi sallam, inni la ghayurun wa ma min imri'in la yughru illa manqusal qalb. Artinya bahawa sesungguhnya aku sungguhnya cemburuan dan tiada seorang yang tiada cemburuan melainkan terbaliklah hatinya. Orang yang tak ada bini dia dah akan tudung keluar rumah, orang tu tak ada hati dia pusing ketang. Orang yang tak ada isteri dia pakai kain belah sampai nampak labu putih, orang ni hati dia terbalik. Orang yang tak ada bini dia jogging pagi-pagi main sokang badminton bola jaring, orang boleh tengok ketat-ketat pakaian dia, maka suami dia hati terbalik ku. Nampak? Atau terbalik baik. Orang panggil musik ketang. Tapi gitulah, bila kita jauh daripada agama, tak ada panduan. Nak panduan dia mana mari surah. Tak pergi surah. Mu nak pergi tak dengar surah. Politik lah politik dia. Dia kata politik. Orang kata bodoh nak marah. Faham? Di surah ni dia boleh sebut belaka lah, ekonomi ke, politik ke, hukum hakam ke, halal haram ke. Dia tak boleh sebut benda-benda karut. Faham? Tak boleh sebut dia alasan dia. Dia mau kata politik dan ada sebut politik mu dia tak pergi juga. Alasan dia. Hak mana menasabah alasan dia? Dengan surah dekat rumah dia. Kalau tak ada sebut politik dia kata tak faham situ. Nampak? Bolok ngajar je kita tak apa faham. Itu tak pergi. Pergi faham kot tu pula. Ada yang kata kerah sangat. Dia tak pergi surah kat mana? Kerah sangat situ, kerah sangat. Dah kat lembek tak pergi kok. Walhasilnya jiwa dia tu jiwa Yahudi, jiwa Nasara tu. Jenis cari makan pagi petang dan tak payah cari akhirat. Padang dengan sembahyang cukup dah. Cukup itu naik haji Mekah. Boleh title haji sudah. Anak bini macam bapak pangang, sama bodoh dengan pangang. Tanya bini dia sekurang-kurang masa suci antara dua haid, tak boleh jawab. Tanya bini pangang, tak boleh jawab juga. Anak beranak bapak pangang. Betul tak? Dah, itu saja. Tapi pangang tu pakai cawak, bini dia lawa pakai baju kurung. Ada spam atas kepala bau dah benda makan gaji. Tapi ilmu sama bodoh dengan bini bapak pangang, duduk atas pengang kenyal. Kerah kat tu lagi kat lembek. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburuan dan orang yang memiliki pula cemburuan. Cemburu Allah Ta'ala itu bahawa mendatangi seorang laki-laki akan diharamkan oleh Allah Ta'ala atasnya. Bila seorang laki-laki berzina maka Allah cemburu. Benda makna Allah cemburu, Allah tak suka. Cemburu ini tak suka. Ketahui ilmu cemburuan itu disuruh bila ada alamat yang jadi syok akan dialamat, kerana hendaklah memeliharakan akan kejahatan yang datang atas isterinya. Tetapi jangan sangat-sangat berlebih-lebih cemburuan yang tiada patut pada adat, sekira-kira jadi jahat sengka akan isterinya dengan tiada suatu sebab yang membawa kepada syok akan dia akan isteri. Makin demikian itu ditegah dan dibenci oleh syarak. Baik, kita faham dah sifat orang laki-laki, suami wajib ada rasa cemburu. Tapi biar padang patut jangan lebih.
Sehingga tak ada sebab apa-apa pun dia marah juga ke bini dia. Dia reka gitu isteri dia cakap dengan kawan perempuan telefon dari pejabat. Mesej. Mu mesej dengan dia. Dak kawan pejabat perempuan. Ke jatang mu nampak nak susuk ke jatang. Dah dia kata gitu. Biar ada sebab. Biar ada apa benda alamat dulu. Faham? Biar ada alamat dulu baru boleh kata kita marah. Main kita tak percaya ke dia selalu itu tak boleh. Berasa hati dia ada hati ke orang puang ni. Jadi kita nak kata dia cakap dengan orang jatang tu, biar kita nampak dulu mesej tu. Sayanglah gitu gini boleh tahan kira. Cakap dengan orang kedai pun marah. Cakap dengan orang jual keling jual kain kan. Dia tanya dah kalau 5 meter cukup tak? Tu lelaki duduk dalam kereta mu cakap dia dengan keling ni. Marah juga, kata tak tanya kain. Tanya kain ke benda ke mu ngorak keling tu. Tu dia panggil cemburu yang berdoa lalu. Tak ada sebab, tak ada korena, tak ada dalil, tak ada burhan, menyusahkan orang. Ingat, kita ni suami ada kuasa betul, tetapi jangan kita anggap isteri kita tu macam binatang. Dia manusia ke, dia ada perasaan ke, kena ra'i juga. Dan lagi pula kita ni penjaga dia. Macam ayah dengan anak kalau berlawan menang ayah sama. Kita boleh sepak dia, boleh kepak dia, boleh pedak lawang dia, lawang deraka. Tapi takkan kita nak buat gitu. Tahu-tahu dia tak boleh lawang. Jadi kena kasih sayang lah pula. Banyak memberi maaf. Banyak buat lebih kurang. Pasal kita kira orang puan ni kurang akal. Kita lebih akal. Maka segala salah nak marah sama, maka jadilah kita juga kurang akal. Itu tak anda. Macam cikgu. Dia ngajar budak sekolah rendah. Takkan nak buat macam budak sekolah menengah. Budak tu dah ingat bawa kalang sepak. Bodoh punya cikgu. Sebut lagi budak-budak. Kalau ingat sama, apa tak panggil budak-budak, orang panggil cikgu. Faham? Dia tu cikgu dah hari surah. Satu budak-budak akan sepak kali seorang. Cikgu pergi dengar malam surah kat mak. Cikgu dah pergi. Tungging. 40 pelajar pakat sepak punggung cikgu. Baru dia tahu. Jadi jangan kita ni keras sangat dengan orang yang dia tu rendah daripada kita. Ambillah kelebihan kuasa kita ni, banyak memberi maaf. Tapi maaf bukan segala benda. Tengok bini keluar pakai kain belah nampak berhubung. Dah mana bini mu apa tinggi ingat belah? Tak apa, maaf lah. Saya menyayangi. Bukan maaf gitu. Sebab orang puan ni dia banyak buat silap. Banyak buat salah. Batu orang yang belum pernah ada isteri dia tak rasa. Dia banyak silap. Orang lelaki silap ke? Tapi dalam hal rumah tangga dia banyak buat silap. Dia banyak ulang kesalahan yang sama. Kita ni kalau tak sabar jadi bercerai-berai. Boleh kediam sekali bercerai tu. Tak ada arah sangat-sangat dah. Kena banyak sabar sebab dia banyak salah. Kalau dia kata dia tak buat dah, jangan kita percaya habis-habisi. Mana kita percaya untuk hari ini. Akan datang dia buat salah pula. Dan kita faham memang dia manusia memang jenis buat salah dah. Orang puang pula kereknya ulang hak tula saja. Jadi kalau kita pakai main backhand kita pelepah cabut keng dia. Kalau dia kata tak mau buat dah, maknanya dia akan buat lagi. Biasa tu orang puang. Kalau dia kata hak ni hak ngelah dah, maknanya hak ni permulaan, tak ada lah. Kalau dia tak buat dah bang, tak buat dah bang, kita tak apalah, aku maaf lah. Tapi ingat dalam hati kat gini dia kata pula. Sebab dia berakhir minta maaf. Sehari 4 kali sehari minta maaf. Jenis dia orang puang. Jangan kita keras sangat. Nabi pesan dah. Kalau kamu keras, nescaya akan jadi patah riang. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha minal ghairati yabghadahu Allah ta'ala wa hiya ghairatul rajuli ala ahlihi min ghairi sababin. Artinya bahawa sungguhnya setengah daripada cemburuan itu dibenci dan dimurkai akan dia oleh Allah Ta'ala, iaitu cemburuan seorang laki-laki atas ahlinya tiada sabab yang membawa kepada syak
Bersalahan jika ada suatu sebab yang membawa kepada syak, maka seorangnya dan sepatutnya dicemburukan baginya. Allah tak suka suami itu terlampau mengintai-intai sangat isterinya, padahal tidak ada sebab dan tidak ada dalil apa-apa dia itu ada main orang lelaki, tapi nyai-taita sama sehingga membeban ataupun maknanya menyebabkan jiwa isterinya itu tidak tentera. Tuhan tak suka gitu. Dah. Siapa masa cohbo dah, main orang lelaki sungguh dah. Tanya dia model. Nak munak sungguh dengan dia. Kalau munak sungguh, mu tak bodoh aku cerai. Nyak tu. Kalau isteri kita nak ke orang lelaki lain pula, tanya dia. Tak usah bahang-bahang. Tak usah sepak terjang. Faham? Bak hati kan? Faham lagi hati? Ni kerja hati. Nak? Tanya dia dah munak ke dia sungguh. Siapa dia dah? Boyfriend lama. Nah, dah mu tak ambo dah aku. Gitu kan. Kan abang marah pula tak ambo dah. Cerai dah siang je. Biar nikah ngok ni. Nampak lagi? Payah benda. Kita nikah lainnya. Pasal sandal. Belambak lagi. Apa benda susah kan? Jodoh kan? Dayak nikah. Dah dia dah tak ambo kita paksa juga. Dia nak ke lelaki lain, kita duduk sipang-sipang juga. Jadi dia ikhlas tak? Tak lah. Sedangkan tujuan berkahwin ni kasih sayang. Dah dia sayang dah kita, lepaslah dia. Tuhan kata wasarihuhunna bil ma'ruf. Kalau dah tak ada sebab, lepaskan dia dengan baik. Lagi dia dah ada dosa. Nah, kita lepas dia dengan molek-molek, tidak bermusuhan, dia kahwin pula dengan onu, kita boleh pahala pula. Dia gitu. Tapi jangan siapa dak cemburu langsung ikut nak nak buat. Nak ni molek queen control tu. Nak balik ke apa, nak pergi mana-mana atas bini belaka. Gini aja nyakit pula. Nak tubik makan, nak tubik minum dengan kawan-kawan tak boleh. Kata, esok bini aku di rumah. Takut bini dia marah. Dah, Allahu Rabbi. Tengok pada misal sekarang. Macam ekor cono misal. Tapi nak pergi situ sini bini aku ada semula. Esok bini aku balik kampung beres merdeka. Nampak? Tu orang lelaki. Demikian lagi janganlah sangat memeriksa dan mengintai-intai akan kejahatan isterinya itu dan akan kecemburuan yang dia demikian itu ditegah oleh Nabi SAW. Jangan duk periksa-periksa sangatlah. Ada sahabat, ada riak, baru kita mula siasat. Tak ada, sangka baik orang. Batu orang kalau dia tengok orang ni orang jahat, memang jahat sungguh lah, tapi kita tak kenal, jangan kata jahat. Kita tak kenal tengok orang duduk depan dua jalan, duduk atas wakaf, orang ni baik ke jahat? Ke jahat ni ke jahat. Jangan kata jahat, kata baik dulu. Walaupun dia jahat sungguh, pasal kita tak ada dalil lagi. Faham? Dia panggil husnuzanni. Maqam husnuzanni maqam tinggi sisi Allah, iaitu sentiasa bersangka baik dengan orang yang tidak ada lagi riak-riak jahat. Kata baik dulu. Nak kata jahat biar ada sabak dulu, biar nampak bukti dulu. Bini kita gitu juga, tak usah duk cek-cek sangat, menebeng-nebeng. Tapi janganlah siapa lepas merdeka terus. Kita masalah ni bukan cek sangat, ramanya merdeka terus isteri. Siapa bebas ke mana-mana. Dan telah berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bermula jalan yang mengirakan, yakni melepaskan daripada cemburuan itu, bahawa jangan diberi masuk atas perempuan itu seorang laki-laki, dan perempuan jangan diberi keluar akan sekediamnya. Imam Ghazali dia keras sikit. Dia kata senang ni tak boleh cemburu, jangan video-video capur sangat. Sebab itulah kita ni di antara perkara syariat yang telah mula hilang daripada kita masyarakat Islam, iaitulah hijab antara lelaki dan perempuan. Kita kan dilatih, maknanya perempuan orang lelaki ni memang makhluk Allah Ta'ala belaka, manusia belaka, tapi kita diajar kalau semayang, kalau zaman Nabi dia tak bakal tabir gini, dia duduk belakang perempuan, lelaki duduk depan. Zaman kita buah tabir. Maknanya luar daripada surah kita faham. Bila kita buat makan puluk, ni bagian puang, ni bagian lelaki. Tak usah buat capur gitu. Dia ajar kita tu. Maknanya nak capur-capur ni
Laki-laki dengan laki, puang dengan puang. Orang-orang kafir dia ngaji benda ni. Oh gini, jadi kita buang benda ni jadi mukhalatah. Dia reka, dia fikir, dia buat sungguh-sungguh, duduk fikir cara mana nak suruh jadi hak asing-asing dalam Islam ni jadi capu. Diwajibkan capu dalam sekolah, dalam kolej, dalam IPT, dalam tempat-tempat kerja, digalakkan, dihilangkan sifat malu. Kalau ada kursus-kursus apa dia buat, main pula. Main sokang pula dalam kursus tu. Hak puang dipasang dengan hak lelaki. Cari barang hilang, macam-macam peseng. Ini semua ni mari daripada Yahudi Nasara berlaku. Akhirnya jadilah negeri kita learning. Laki puang tak ada malu dah. Mula-mula hilang sifat malu laki-laki perempuan tahun 30-an. Setelah dibuang negeri Haji Abdul Rahman Limbung ke Mekah, maka tiada lagi ulama yang boleh membangkitkan semangat umat Melayu Islam Terengganu untuk kekal bersama hukum syarak. Jadi lara sampai klinik. Start pada tahun 36 dicampur laki-laki perempuan sampai zaman kita. Capu laki puang jadi benda biasa dah lah. Hak sukunya tengok pondok-pondok lah. Kalau sekolah moden je pakai capu habis. Senang-senang sama, sokang-sokang bersama. Dan adalah beberapa sahabat Nabi SAW menyumbat akan segala lubang jendela, yang ini dinding dan segala lubang pagar rumahnya, supaya jangan melihat oleh segala perempuan pada segala laki-laki. Perempuan zaman sahabat berahidah kita. Kita kot lubang dinding, ada orang lelaki lalu kot luar. Tu ada lelaki dah. Dan nyakit dia. Orang lelaki kita perempuan. Betul tak Bayar kita perempuan. Tak apa berahi, tapi pernah buat tak pernah. Ita ni bukan mana ita kot lubang. Orang puan lalu tengok, orang puan pula orang lelaki lalu tengok, atau panggil ita. Faham? Jadi sahabat ni disumbat lubang-lubang jendela rumah dia. Mana ada rumah lubang-lubang dia tepek seluk. Tamu bini dia ngita orang. Pasal orang lelaki tak tengok orang lelaki. Ada tak tengok orang lelaki duk ngita orang lelaki. Tu tak apa sara tu. Faham tak? Congok duk lagu. Mu hitam je. Aku hitam apa Allah. Hitam ke puang orang lelaki nak tengok orang puang. Orang nak tengok orang lelaki tu awak dah sepasang. Dia gu dia. Jadi zaman sahabat tu, bekas zaman sahabat tu, zaman dari Nabi Adam ni dah. Laki-laki perempuan. Dia macam magnet utara selatan. Utara dia tak rapat. Utara selatan lekat selalu. Melainkan yang tua bangka punya rogo dia orang. Besuk kapal ayah ye. Baca harian Metro. Nenek 72 tahun dirogol. 72. Allah Rabbi. Kalau gajah mampu lama. Faham? 72 rogo mulai ada lagi. Tak sah 27. Dan telah melihat oleh Mu'az ibnu Jabal itu akan isterinya menilik dari jendela rumahnya. Maka memalu ia isterinya itu. Dan melihat ia akan isterinya memberi kepada hambanya lelaki akan buah tupah buah epat. Yang telah memakan isteri akan setengahnya tupah buah epat. Maka memalu ia sahabat akan isterinya. Satu hari Mu'az bin Jabal tengok isteri dia duduk tengok kot tingkat, orang lelaki lalu kot luar. Mu'az mari ke belakang, kepak tak apa, lepau suti. Rapuh kena. Dah apa pula bahang kita. Mu hitam dia. Minta maaf. Jangan main. Tapi janganlah buat gitu. Memang dia ada laki dah pun, memang dia berahi tengok. Macam kita ada bini dah pun, berahi tengok orang puang. Betul tak? Bukan berahi tengok diri khabar tengok, mana kalau tengok jadi semangat. Sama tak kita tengok orang puang kita dengan tengok tong sapoh, sama tak? Lain tak? Lain lah. Orang yang sama yang tengok orang puang dengan tong sapoh sama, yang tengok orang puang sama dengan tengok tiang api. Tu bukan laki.
tu Syekh Wang. Faham? Syekh Wang 8 no. Nah, tu bukan tu khunsa. Nah. Jadi oleh kerana suka itulah dia ada peraturan. Nah, dan Nabi pula akui mana-mana orang yang ada isteri dah, kemudian dia tupik bandar, dia tengok perempuan comel, dan comel itu menyebabkan dia rasa seronok. Memang dah. Saya suka tengok perempuan comel. Nah, tak ada orang tak suka. Maka hendaklah balik ia jima' isterinya. Maknanya Nabi tahulah orang lelaki ni. Bila tengah jalan tengok apa comel perempuan ni. Tak apa, mu ada dah bini di rumah. Kau nak motosikal balik di rumah. Selesai lu padu air. Faham? Dia gitu. Sama je. Dan kata Hasan Basri, kita boleh tiga tu dah. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Ada orang kata upah haji ini seeloknya semasa kita sedang sakit. Kalau si sakit itu tahu sempat buat haji kerana si sakit itu tak sempat buat haji kerana dia telah meninggal, adakah patut buat juga upah haji tersebut? Dan adakah boleh kita ingin upah haji untuk ibu bapa kita yang sudah lama meninggal? Masalah orang yang mati dan tak sempat pergi haji, ataupun orang yang sakit berat yang tak boleh nak pergi haji. Dengar baik-baik. Yang pertama, sakit berat yang membawa kepada mati, tak mampu nak duduk atas kenderaan, faham? Tapi ada duit, wajib diupah orang lain pergi, dia belum mati lagi. Hak lain tak boleh ganti ketika hidup. Puasa tak boleh ganti, faham? Walaupun sakit berat, bayar fidyah. Semayang tak boleh orang lain tolong semayang lagi dia hidup. Haji boleh, syarat sakit berat dan dia ada duit, faham? Jangan sakit sikit, sakit berat, sakit membawa kepada mati. Susah masalah sesat. Mati dah. Mati dah ada dua masalah. Yang pertama, dia tinggal pitih cukup untuk upah haji. Upah haji katakan 2,000. Duit dia 2,000 ataupun lebih, wajib upah haji. Dan ambil duit itu upah haji, berdosa. Faham baik? Waris-waris berdosa. Yang kedua, mati dah tak pergi haji, duit tak ada, maka tak wajib upah haji. Sunat sahaja warisnya belanja dia upah haji untuk si mati. Faham tak? Seorang itu tolak hukum Allah dan ia kata ikut Nabi Muhammad peseng lama. Dan kan dia semayang 5 waktu tak pernah tinggal, tapi dalam semayang dia mengucap kalimah syahadah. Adakah dia kafir juga? Ya, jadi kafir juga. Kerana jumhur ulama mengatakan syahadah di dalam sembahyang itu tidak sah dijadikan sebagai syahadah balik semula kepada Islam. Dia kena syahadah luar sembahyang. Umpama dia kata jadi tak maju ikut Islam, jadi dia ni telah jadi kafir. Kalau dia kata gitu, ikut Islam tak maju, ikut Rasulullah jadi qalaq, laksana hudud jadi zalim, itu kalimah-kalimah kafir belaka tu. Siapa yang fatwa mufti tanah Melayu, bukan kita. Sebut depan sekali dalam kitab Muqaddimah Mustika Hadis, dipersahkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Orang yang kata gitu jadi kafir. Bukan kita kata, Jabatan Perdana Menteri persah. Faham? Jadi jawabnya, dia tak boleh mengucap dalam semayang, dia mengucap suku luar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku tarik balik perkataan aku, ikut sunnah itu qalat, atau ikut Islam itu jadi tidak maju. Kena kata belapah gitu, maka jadilah dia agama Islam semula. Nampak? Sebelum menamatkan bacaan surah di dalam sembahyang, imam terus angkat tangan dan terus rokok tanpa ada tamakninah. Sah tak saya menjadi makmum kepadanya? Sebelum menamatkan bacaan surah di dalam sembahyang, imam terus angkat tangan dan terus rokok tanpa ada tamakninah.
tu imam baca surah, dah habis surah angkat tangan rokok. Dia kata tanpa tamak ninah. Lepas tu kita tanya balik, tamak ninah kat mana? Kat mana tamak ninah? Sebab dia kata imam ni boleh tak kita ikut lagi? Kalau tamak ninah dalam rokok, maka tak boleh ikut lah kalau tinggal. Ke tamak ninah berhenti daripada baca surah baru boleh rokok? Tak wajib tamak ninah. Nak? Lakum dinukum waliyadin, rokok hijau dulu. Dalam baca surah ngujung rokok dah. Jawabnya dah atas mayat. Perbuatan itu makruh kerana tidak diselesaikan surah di dalam qiyam. Faham? Makruh. Tapi kalau nyigi rokok dak itu maknanya kat pada Allahu Akbar sami Allah liman hamidah. Nescaya dia telah meninggalkan syarat sah sembahyang, iaitu wajib tamak ninah dalam rokok. Barulah tu imam ini kita kena mufaraqah. Itu pun kata setengah ulama, kalau kita rasa tak sedap, kita tengok rokok rakaat yang kedua. Kalau betul macam tadi juga tak ada tamak ninah, barulah kita niat mufaraqah wajib. Takut salah tadi kita salah tengok, ada juga mata kita kelip nampak dia macam laju, kita kan yang laju. Nak salah tengok, tunggu rakaat yang seterusnya buat sama ke tak gitu juga, maka sah dah. Dia ni tinggal tamak ninah. Tinggal tamak ninah kena semayang semula. Nah, dalam mana? Dalam rakaat. Allahu Akbar kena berhenti dulu baru boleh kata sami Allahu liman hamidah. Tak ada tamak ninah ni Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Nampak? Bab Nabi kata kepada laki-laki ni, dia telah meninggalkan tamak ninah dalam rakaat. Nabi suruh semayang semula dan Nabi pesan summarfa ra'saka hatta tatma'inna qa'ima. Kemudian summarka, kemudian hendaklah kamu rakaat hatta tatma'inna raki'ah, sehingga kamu betul-betul tamak ninah di dalam rakaat. Baru barulah buat hak lain pula. Jadi ulama kata tamak ninah dalam rakaat menjadi syarat. Jadi kalau tu imam tinggal tamak ninah, barulah kita niat faraqah. Tapi kalau tu imam dah habis surah rakaat dah, hak tu tidak membatalkan sembahyang. Dia membuat perkara yang makruh saja. Sebelum solat jemaah, saya lihat imam mengalihkan sejadah ke kanan dan ia qiyam mengikut sejadah. Sedangkan makmum qiyam mengikut sah surau. Sah ke tak ikut imam begini? Acak kali dah saya perasan. Tu imam semayang begini, makmum begini, jawabnya sah. Yang tak sahnya imam gini, makmum gini, atau imam gini. Banyak sangat larinya. Banyak sangat. Sebab kita bukan maknanya wajib tepat dada kita kena dengan Kaabah. Pasal kita tak nampak Kaabah. Kita yang jauh daripada Kaabah, arah saja dikira bersamaan. Arah saja bersamaan. Jadi kalau kita gini belakalah. Kalau gayok sikit, tak kena sikit body, hukumnya dikira sah lagi. Tapi kalau kita duduk gini belakang makmum, tak imam pun alih sejadah puak bahang gini, tu tak sah. Tapi kalau lari sikit gitu, hukumnya masih lagi sah diikut. Imam laju sangat, wajib juga ke saya baca Fatihah sampai habis, ataupun saya baca sekadar sempat dan terus ikut imam? Sebab laju sangat tu imam ni, sah ke tak saya semayang tanpa habiskan Fatihah? Imam baca laju, dia dah habis Fatihah. Imam laju sungguhlah imam. Contohnya dalam imam muda, makmum orang tua. Imam baca laju tak ada kira. Kita ni muafiq ke masbuk? Kalau kita muafiq, wajib kena perhabis Fatihah. Kalau kita masbuk, tak payah habis Fatihah, imam rakaat kita rakaat. Tak boleh imam laju kita tinggal Fatihah, tak boleh. Kita kena baca juga Fatihah tak sampai habis. Mana lebih molek, pengajian pondok ataupun di Mesir untuk melahirkan ulama? Sebab saya nak hantar anak saya. Dia tanya mana molek. Jawabnya, kita bodak faham pondok dengan Mesir. Dia pengajian ni dua lah yang terkenal. Pengajian talaki, pengajian pondok dia panggil. Pengajian cara moden ni buat rujukan kitab-kitab tertentu, tapi tidaklah secara talaki sutir-sutir, itu pengajian universiti.
Jadi dua-dua ni molek belaka, dia ada faedahnya masing-masing. Nah, asal kita banyak belajar. Banyak belajar dan masanya lebih lama. Tak ada kira di mana. Jangan bila kita nampak pondok maknanya pengajian di Malaysia. Jauh. Maksud pengajian pondok, pengajian ni kita ngaji macam kitab Muhimmah ni. Tok guru baca sutir-sutir, berhenti kat tu, sambung kat tu pula. Pengajian ni mesti dia baca semua kitab. Dia ambil satu kitab, dia ambil satu bab dia dalam tu, dia buat kajian tentang bab itu. Nah, tu pengajian universiti. Ataupun dia ambil daripada awal dan dak habis ke belakang pun, dak habis pun dia lakah juga pasal nak periksa. Lepas tu cari sendiri maknanya sumber-sumber, rojakan-rojakan, fotostat dan sebagainya untuk menghadapi peperiksaan. Molek belaka. Faham tak? Pengajian pondok mana pengajian baca sutir-sutir. Jangan di sini saja, Mesir pun ada. Di Syria pun ada, di Yaman pun ada. Seluruh dunia ada pengajian pondok. Jangan nampak pengajian pondok ni Malaysia. Yang sebenarnya pondok ni bukan pengajian pondok, madrasah dipanggil. Tapi oleh kerana tempat Malaysia ni dibuat rumah macam pondok, dipanggil ngaji pondok. Sebenarnya madrasah. Lepas tu tulis madrasah. Madrasah ni. Mana tempat belajar agama. Jadi kalau style belajar macam universiti tu satu jenis peseng belajar. Style hak mengaji kitab sutir-sutir ni pengajian talaki. Orang sini panggil ngaji pondok. Di Yaman ada, di Syria ada, di selatan Rusia pun ada juga, di Pakistan ada pengajian macam tu. Tak ada periksa. Faham tak? Jadi nak jadi ulama mana-mana pun belajar asal banyak. Sebab ada ke orang belajar di Mesir. Dalam belajar di Mesir di universiti, dia belajar pula dengan ulama-ulama di luar. Sehingga banyak benda yang dia boleh. Maka dia balik, dia boleh mengajar jadi ustaz dia. Kalau dia mengajar di Mesir tu masuk kelas saja, balik dah orang nak jadi ustaz. Masuk kelas 2 jam tu rehat. Esok pula, esok sejam setengah. Dah orang gitu. 20 tahun lah pun kata, kalau 4 tahun cak ayang. Melainkan dia hidup tu masuk kelas, petang dia pergi cari ulama, malam nak ada kitab pula dengan ulama. Jadi tak ada masalah. Nak ngaji pondok, nak ngaji mana-mana pun, ngaji agama tak ada masalah. Cuma kita kena rajin dan lama masa. Jadi orang-orang nak jadi ustaz, nak jadi apa, tak syarat lah. Cuma patut atas jalan ikhtiar. Kena banyak belajar, mula di madrasah, mula di sekolah Arab. Tapi hak mana-mana hak tak ada pengajian Arab, hak lepasang sekolah orang putih, tak usah duka cerita, boleh ada, tak ada payah pun. Mudah je. Asal nak bersungguh-sungguh. Nak sungguh-sungguh je. Kita tak pernah sekolah Arab pun. Orang tanya ustaz, sekolah Arab ni tak ada sekolah Arab. Makan rokok Arab ada. Tak ada masalah, dia nak kesungguhan. Tahun 2001 saya diminta mengajar kitab-kitab Arab di Semaza Tinggi di Batu Buruk. Ustaz-ustaz dia minta. Kita ngajar 4 buah kitab Arab ngajar situ. Kita sekolah Sultan Sulaiman. Ustaz situ tak boleh nak ngajar. Kita ngajar untuk murid-murid sanawi yang nak pergi Mesir. Bila Hadari menang, dia ambak kita. Dia kata ngajar politik kepala hotok. Kita nahu. Maknanya nak khabar, bukan nak khabar kita ni pandai, tak anda juga. Mana kita lepasang sekolah Inggeris. Faham tak? Dipanggil dia ustaz-ustaz Semaza untuk mengajar kitab-kitab Arab di sekolah Semaza. Faham lagi Bermakna kita sekarang ni kalau hak tak ada lulusan pondok sana, tak usah bimbang, boleh jadi ustaz. Syaratnya lama masa dan bersungguh-sungguh. Mudah ngaji kampung boleh, bawa rumah faham? Kita tunggu duduk atas lampu, kita duduk atas tangga. Ni balik mari lipang akak dua kaki. Tok guru dah balik lagi, kita tunggu dah atas tangga rumah. Tapi kena lama kena sungguh-sungguh. Dah kalau pergi Mesir kau pandai lagi. Kalau ngaji pondok kau bijak lagi. Soalan seterusnya. Anak yang nak kahwin, dia paksa saya buat majlis sanding. Saya puas dah larang tapi dia tetap nak buat juga. Tolong nasihat kau. Biar dia faham sendiri. Berdosa jugalah sekiranya dia berdegil ingin buat juga persandingan itu.
Anak dia nak kahwin, nak buat bersanding, dia ayah tak buat, tak cakap nak larang, nak buat juga. Sabar je lah, kita tetap melarang. Nak sanding juga, sanding yang tidak haram, iaitu bukan sanding macam biasa. Habis orang balik belaka, pakai lawa-lawa duduk atas pelamin, mari tengok anak saudara, mak saudara, pak saudara, boleh tengok sanding itu. Dia nak buat kerah juga, kita tak boleh turut. Faham tak? Sebab ada 4 haram dengan sebab bersanding sama-sama. Yang pertama, pengantin mendedahkan aurat dan perhiasannya kepada orang yang bukan mahram, tu haram. Yang kedua pula, jadi sombong dan bangga diri. Yang ketiga pula, maknanya adanya perkataan-perkataan yang tidak baik bagi orang yang menonton. Macam-macam ajuk lah, gitu begini dan sebagainya. Kemudian menurut pula akan budaya Hindu dan agama kafir yang mewajibkan bersanding dalam agama dia. Jadi dengan 4 yang haram inilah, maka berdosa besarlah orang yang berkerah juga nak melakukan bersanding seperti itu. Nampak kau ni, dan pok larang dah, dia kerja sendiri dah. Lawang pok dia dah, ni tingkatan 2 lawang dah ayah, dah kerja sendiri. Nampak kau ni, umat Yahudi belaka ni, Melayu Yahudi. Guana Melayu Yahudi jenis lawang mak ayah. Faham? Orang Pangang tidak lawang ayah dia. Dia cek. Nampak? Dayak laut, Dayak darat, Dayak bukit. Dia jenis Dayak ni tak lawang orang tua. Kita lawang. Pasal apa? Dah ada makan sendiri dah, ada gaji sendiri dah. Tak ada Islamik, tak ada ikut Islam langsung. Soalan seterusnya, banyak dah pula. Tengok laju-laju sikit. Sila tengok kertas. Hukum membuat tatu. Hukumnya haram. Haram. Sebut dalam hadis kena laknat orang buat tatu. Menjerongkong gigi. Gigi dia jongang, dia tarik nak suruh rapat, hukumnya harus. Gigi comel dah, nak suruh comel lagi, tak boleh. Sambung rambut, tak boleh, melainkan pakai rambut palsu bagi perempuan yang botak atau gugur jika ada suami. Dan rambutnya itu jangan daripada benda yang najis, hanya daripada benda-benda yang suci. Nampak? Tu pakai sambung rambut, rambut palsu. Warna rambut boleh. Laki-laki yang berubang sunat menghinai atau mendai rambutnya supaya tidak berwarna putih, sunnah Nabi. Perempuan disyaratkan berubang dan ada suami baru boleh. Hak lening-lening ni 2 dosa. Dia muda lagi, dia tukar warna, maka hukumnya haram. Yang kedua, tidak pakai tudung dah pula, 2 kali haram, 2 dalam 1. Mencukur alis, hukumnya kalau dihaluskan bulu kening, ambil ke atas sikit, bawah sikit, tinggal halus, haram, kena laknat. Dan hak tukang cukur, tukang buka salon kena laknat juga. Nabi kata la'anallahu an-namisat wal mutanammisat. Allah laknat tukang cukur bulu kening dengan hak tukang suruh. Nampak? Hak tukang tuang kening. Tetapi kalau mana kening dia besar sangat, dia pun beki sikit dengan gunting supaya suami dia tengok comel, hukumnya dimaaf pada syarak. Tapi kalau pakai cukur terus, tinggal halus tengah, haram. Atau cukur botak, toreh dengan kalang saja, haram juga, kena laknat. Memakai inai. Inai di tangan perempuan saja boleh, laki-laki haram, kerana dia cap kuku untuk wanita. Itu dikira perhiasan perempuan. La'anallahu ar-rijala yalbasuna zinatan nisa'i kama qala. Allah melaknat laki-laki yang memakai perhiasan khas untuk kaum wanita. Tahmirul asabi', memerahkan jari-jari, adalah perhiasan yang tertentu untuk wanita saja. Soalan seterusnya, apakah hukum boikot wajib ke? Tengok, kalau sepakat sebagai ulama menghukumkan wajib, maka jadi wajib.
Kerana kita ni Nabi kata alaikum bil jamaah, kena ikut ramai. Kalau ada khilaf boikot. Tapi boikot tu kadang-kadang kalau kita pakat tak cara belaka, maka kita maknanya biarkan benda yang tidak baik berlaku ke atas kita sendiri. Ulama dia nak boikot ni dia ada tujuan. Dan dia ada sebab musabab dia. Jadi sebaik-baiknya cobalah boikot kalau kita tahu jenama-jenama seboleh mungkin. Mungkin ada 100 produk yang kita tahu kita wajib boikot. Kita hanya mampu boikot 50 saja. Tu sudah dikira baik. Jangan jadi umat yang kira boikot dan boikot tak ada peduli bagi dia. Dia kira beli ke anda dia. Ini umat yang tidak ambil kira tentang umatnya sendiri. Nabi tak ngaku umat. Laisa minni man lam yahtama bi umuril muslimin. Nabi kata bukan umat aku orang yang tak mau ambil cara langsung hal yang berlaku pada umat Islam. Tak apa tak kalau jawab salam dengan mana? Dengan selalu. Sebab ada orang marah saya jawab dengan selalu sulam. Tak faham. Saya pernah jumpa kopiah, saya umum dah siapa punya, tapi tak ada orang mengaku. Tak apa dah kalau kita ambil, sebab ada orang kata kena tunggu 1 tahun baru boleh ambil. Jawabnya, benda yang 1 tahun ini benda yang berharga. Umpamanya jam harga 3-400, cincin taruh setahun baru boleh milik. Tapi kalau barang murah pihak RM1.5 tak ada orang mari minta daripada adab. Kita pun berambil pakai selalu buat semayang gitu gini, hukumnya dimaaf pada syarak. Tak wajib tunggu setahun. Gitu jugalah dengan benda-benda yang cepat rosak. Gitu juga dengan duit 2% tak rosak walaupun 8 tahun, tapi 2% nilainya tak apa rendah. Kita jumpa tengok tak ada orang dah, boleh beli selalu kacang putih lagi. Tak wajib kena umum semayang jemaah. Siapa ada hilang 2%, sila berjumpa dengan Tok Imam. Dan kemukakan IC dan di manakah kemungkinan duit itu anda jatuh. Jadi nyanyi korang 2% punya kira. Soalan seterusnya. Seorang makmum telah tersalah turun sujud ketika imam takbir untuk rakaat, apa yang patut dilakukan? Wajib kena berdiri semula. Wajib kena berdiri semula. Dan kena rakaat bersama dengan imam. Kalau dia terus tetap dengan sujudnya, batal sembahyang. Apakah hukum buat tanda dalam bilik tidur? Kan bilik itu tempat kita solat dan baca Quran. Jawabnya harus. Kerana bukan tandas tu dalam bilik tidur. Bilik tidur tu boleh bersambung dengan tandas. Tandas dalam bilik tidur ni berok biar kati gitu je. Faham tak? Tu lain waktu tandas dalam bilik tidur. Ni daripada bilik tidur nak pergi ke tandas ada pintu. Bila ada pintu dikira benda lain. Tandas dalam bilik tidur ni tepi kati ada makuk jambang. Tak ada dinding dah. Adakah berdosa kita ambil duit lebih kiriman barang yang dia suruh kita beli, tapi dia kirim mulut saja, duit belum bagi lagi. Kita bagi barang pada dia, baru dia bayar dengan harga kita bagi sekali dengan untung. Harga barang tersebut RM15, tapi cakap pada dia RM17 untuk bagian minum air, makan teh. Baik. Dia kata, mu nak pergi mana? Aku nak pergi Kuala Lumpur. Kira kau beli maknanya tu apa benda ni? Kain plekat selah. RM8,000 payah ngak sini. Plekat India. Dia pun beli harga dia ni RM20. Dia balik jual RM25. Boleh? Boleh. Yang tak bolehnya kawan tu VPT. 25 dia beli 20, ambil 25 selalu tak boleh. Kena pulang balik dulu duit orang RM5. Tapi kalau kirim mulut tak apa. Soalan seterusnya. Saya sikit muskil tentang bahagian harta pusaka mengikut hukum faraid. Datuk saya kahwin 2 kali. Kali pertama kahwin dia dapat 2 orang anak, laki dan puan. Lepas tu bercerai. Kemudian dia kahwin pula kali kedua dapat 3 orang anak, laki 2 puan. 2 tahun lepas dia meninggal. Soalan saya, bagaimana keadaan bahagian harta pusaka tersebut pada anak-anak dan nenek saya itu? Untuk maklumat Ustaz, nak dibagikan ini adalah gaji bulanan hasil jualan kelapa sawit yang diuruskan Pelda, berjumlah lebih kurang 1,500 setiap bulan. Berapakah kadar nisbah yang akan diperolehi setiap orang anak dan isteri arwah datuk saya itu? Jawabnya, isteri tak dapatlah kalau isteri itu mati dah. Isteri itu cerai dah, tak dapat. Saka cerai dah kan? Datuk tak mati lagi, tak ki cerai dah isteri. Yang dapat anak je. Isteri tak dapat, cerai dah. Ke dapat kau? Tak dapat dah. Tu nikah pula seorang lagi, tak ki power.
Faham tak? Nikah tak seorang lagi boleh anak cerai pula. Lama waktu baru mati. Dia boleh tak? Janda. Tak boleh, saka. Jadi duit ni hak bulanan-bulanan Felda bagi ni dibahagikan kepada 5 orang anaknya, iaitu 2 lelaki dan 3 puan. 2 lelaki, 3 perempuan. Harta 1,500 tu ambil kalkulator. Totek bahagi 7. Faham? Bahagi 7. Ambil 1,500 bahagi 7. Nampak? 1,500 bagi 7 berapa? Cikgu kalkulator seorang. 200 lebih. 200 setengah 200 setengah. Jadi hak lelaki boleh 200 setengah tu 2 kali 500. Hak perempuan boleh sekali je 200 setengah tu dia. Dia gitu. Pasal anak lelaki ada 2. Anak lelaki ada 2. Anak lelaki 2, anak puan 3. Dan lelaki 2 ni dia macam 2 kepala. 2 kepala jadi 4. 4 campur 3 7 1,500 bagi 7. Nampak? Hak puan ambil sebahagian, lelaki ambil 2 bahagian. Janda tak dapat. Apa makna harta sepencarian? Sepencarian ni sama-sama kerja, ataupun suami pergi kerja, isteri bagian masuk rumah, masuk baju gitu gini, nak dapat harta sepencarian juga. Yang tak dapat harta sepencarian ni, isteri dia tawak kerja di rumah, suami beli belaka, makan minum, waktu bik makan kedai itu ini, dia tak basuh tak apa, pakai atau kedai, pakai dobi, dia bukan kerja untuk waktu suami dia. Dia duduk saja di rumah berehat. Tu tak dapat harta sepencarian. Pala mayat, apa dia? Pala mayat tu lah, pala orang mati tu. Pala mayat ni maknanya 1/8 atau 1/4 lah. Kalau suami tu ada anak, ayah ada anak meninggalkan, tinggal bini, anak ada 1/8, anak tak ada 1/4, panggil pala mayat. Tahun lepas nenek saya pula meninggal, jadi bagaimana pula jika ada pembahagian tersebut untuk anak-anak tadi? Nenek dia cerai dah tadi ya. Nenek meninggal, dapat ke anak pula, cucu tak dapat. Bagi macam tu jugalah. Laki mati dah dulu, dah dapat laki mati dah. Soalan seterusnya, sah atau tidak rojak kerana terpaksa telah bercerai taklid kerana suaminya berjanji untuk menunaikan sewa semua rukun-rukun Islam yang wajib, tetapi setelah rojak perkara tersebut masih tidak berlaku. Kok mana pula? Sah atau tidak rojak kerana terpaksa setelah bercerai taklid kerana suaminya berjanji untuk menunaikan semua rukun semua rukun Islam yang wajib, tapi setelah rojak perkara tersebut masih tidak berlaku. Suami dia nak rojak dia tak boleh dah. Pasal suami dia tak pergi ke Mekah, tak puasa, tak semayang. Suami dia kata tak apa, kita buat belaka lagi. Dia pun setuju lah, suami dia rojak dia. Lepas rojak boleh jadi bini semula, tak semayang juga. Faham lagi? Jadi sah tak rojak tu? Jawabnya sah rojak. Kerana rojak milik suami, dia bukan milik isteri. Si kata aku tak rata, boleh nak rojak aku dengan syarat. Tak boleh syarat, tak sah. Bila rojak jadi isteri semula, dia hak suami tu. Saya buka internet dan buka kuliah Ustaz